pula lah. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam cikgu. Pergi pakai baju lah. Malu nak. Saya share screen so kita bincang. Okay, boleh nampak screen saya kan? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Boleh Alright. cikgu. So yang ni kita nak bincang 6.2. Okay, 6.2 dia cerita pasal pasal apa? Pasal graf sin cos tangent. Graf sin cos tangent termasuk muka surat 185 lah. Kalau awak nak rujuk buku teks, tengok muka surat 185 dulu. So, yang dia bagi itu adalah graf sin. Okay, graf sin. Dia kata kat sini, graf sin ni bila kita buat lah sebenarnya bila kita gantikan nilai sin tu, kita gantikan guna kalkulator tau. Okay, sekejap saya sekejap. Okay. Mana dah tadi? Okay, so yang ini kita punya graf sin tadi bila kita gantikan nilai sebenarnya macam mana kita nak buat apabila kita gantikan nilai x dan kita dapat nilai y daripada graf ni, graf y sama dengan sin x. Jadi macam mana kita nak ganti nilai sin x semua ni, kita guna kalkulator je lah. Kita start daripada, sebab x di sini dia bagi adalah sudut. Jadi kita akan start dengan kosong. So sin kosong, awak boleh tekan kalkulator, kita akan dapat kosong lah. Okay. Okay. Sin 90, awak akan dapat, bila tekan kalkulator, awak akan dapat 1. So sin 180, akan dapat kosong balik dan seterusnya. So bila kita plotting tu, kita akan dapat bentuk ni. Itu sebenarnya macam mana nak dapat graf. So, asas dia untuk dapat graf, kita ganti nilai sahaja dalam equation yang dia bagi, sama ada sin x ke, cos x ke, tangent x kan, macam tu. So kalau tangent kita ganti dalam tangent lah. So kita tekan kalkulator, tangent x, tangent kosong, tangent 90, tangent 180. Okay, so untuk graf, untuk graf kita akan dapat lah, untuk sin kita akan dapat yang ni lah. Okay, so untuk sin kita akan dapat yang ni bentuk dia. So kosong, dia akan start dengan kosong, kemudian dia ke 1, turun balik 180, turun ke bawah lagi negatif 1 dan terus untuk 360 dia jadi kosong balik. Jadi untuk one whole turn kita akan dapat satu pusingan sudut itu, kita akan dapat bentuk dia macam ni nilai dia. Sini 0, 1, kosong, negatif 1, kosong. Okay, sampai sini faham? Faham cikgu. Cikgu. Okay, so seterusnya kita tengok graf cos pula. Okay, untuk graf cos. Sesama juga untuk graf cos kita akan ganti nilai dalam x, y, nak cari y. Y itu adalah cos x. So bila cos x kita akan gantikan dalam bentuk x dengan sini y. So nak cari y kita ganti 0, 90, 180 dan seterusnya. Okay. So kita akan dapat nilai, tekan je kalkulator cos 0 berapa, cos 90 berapa, cos 180 berapa. Kemudian bila awak ganti nilai, awak akan dapat satu sini, awak akan dapat sini lah 1, 0. So kita akan plotting, so kita akan dapat graf macam ni. Okay, bila kosong kita akan dapat 1, bila sudut 90 kita akan dapat kosong, bila sudut 180 kita akan dapat negatif 1,
Bila sudut 270 kita akan dapat kosong dan bila sudut 360 kita akan dapat 1 balik. So sama lah benda ni sebenarnya kita akan berulang terus macam ni. Okay. So ini untuk graf tangent, graf cos. So sama juga untuk graf tangent kalau kita ganti nilai, tapi untuk graf tangent kalau kita ganti 90 awak akan dapat mass error. So untuk x, y kita akan ganti kosong untuk lebih nampak lah. Kita ganti 45, kita ambil 45. Sebab kita tahu untuk graf tangent dia tak ada nilai untuk 90, dia jadi infinity. Jadi kita akan ambil 45. So dia punya graf akan jadi macam ni. Bila kosong dapat kosong, bila 45 dia akan dapat 1. Bila awak ambil lah 89 untuk nampak nilai dia. So tangent 89 ada tak siapa-siapa ada kalkulator boleh tekan? Dapat Berapa dah? 57.2. 57.2. Okay, so maksudnya dia terus ke atas macam tu. So bila awak tekan sahaja, bila awak buat tangent 90 dia jadi infinity. Infinity tu maksudnya dia tak ada. Okay, dia tak boleh, nilai dia sangat dia takkan bertemu pun dengan mana-mana nilai. So dia ada had lah di sini. Untuk 90 dia ada had. So sama juga. So kemudian kita akan nilai ganti dengan 91. So 180 dan kita ambil 260 sebab dalam graf ni sini kosong, sini 90, sini 180, sini 270. Jadi bila kita nak tahu dia punya sudut kita akan ambil untuk tangent lah. Kita akan ambil kosong, kemudian ambil 89. So kita ambil 90, ambil 180, okey. So dia akan 180 hingga 270 ada nilai. Kemudian untuk sini pun kita ambil nilai bukan nilai 270 lah, kita ambil nilai lebih pada 270. So sampai 270 ni 269, yang ini kita ambil 271 untuk awak tahu. So sebenarnya graf tangent dia macam ni. Jadi, sekejap ya.
Saya terkeluar. Tak perasan. So awak sampai mana? Saya terang. Graph tangent, cikgu. Graph tangent. Graph tangent guna graph paper Ke tak? Tak, cikgu bagi dekat contoh. Dekat contoh saja. So saya nak tunjuk graf. So semulalah. So yang ini adalah paper graph. Okay, boleh nampak kan? Cikgu tak nampak. Tak nampak Alright. Nampak skrin saya? Nampak, cikgu. Okay. So ini adalah dalam paper graph. So daripada tadilah yang saya terangkan untuk cari sin X, kita akan ganti nilai lah 090, 180, 270 dan 360. Okay. Peluk papa. Aduh. Jangan adik. Kakak panggil. Hello. Tak lah. Ada iklan tak? Okay. So semula. So untuk cari nilai kosong semua tu awak dah tahulah kan. Kita ganti nilai sahaja sudut-sudutnya untuk dapat dia punya kos. Untuk dapat dia punya kos. Untuk dapat dia punya nilai. So kita tengok di sini graf sin. Kalau awak tengok di sini di paksi X dia. Paksi X dia menggunakan radian. So pi right sama dengan 180. Boleh abaikanlah. Dulu saya duduk masih belajar lagi nak guna macam mana nak tukar kepada degree. Jadi kalau kita tengok sin X ni, kalau saya kecilkan, ini bentuk dia. Yang mana kita dah buat tadi, kosong. Bila sudut kosong, so kita akan dapat kosong. Seterusnya sudut pi right ni, kita akan dapat satu dan seterusnya. So bentuk dia, saya nak tunjuk bentuk je lah. So boleh abaikan lah yang paksi X tu. So bentuk dia kalau awak tengok dia beralun sampai bila-bila. Bila sin X ni dia punya beralun sampai bila-bila. Jadi ini adalah sin X. So untuk cos X pula, okay, untuk cos X pula yang ni. So yang tadi untuk sin dia start daripada kosong. Untuk cos dia start daripada 1. So sama juga untuk tangent, dia akan dapat bentuk macam dalam buku teks awak. Okay, sebiji lah. So sebab dia akan melalui kosong dan bila 90 darjah dia akan jadi infinity. So ini adalah graf-graf sin cos tangent. So kalau awak tengok di bahagian mana tadi? Tadi saya clear all kot. Yang terkeluar. Okay. Tadi ni. Okay, so daripada buku teks tu dia kata untuk graf sin dia punya nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 90. Nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 270. So dia meminta pada paksi X pada kosong 180 dan juga 360. So awak boleh tengok daripada graf ni lah. So kosong 1 maksimum, minimum negatif 1. So dia pintas paksi X pada kosong 180 dan 360. So boleh faham untuk sinus, graf sinus. Seterusnya kita akan tengok di graf cosinus. Sama juga apa yang dikata kat sini, nilai maksimum dia 1. So maksimum dia 1 kat sini. So sana. So nilai maksimum dia 1 kat sini. Kemudian dia kata apa lagi? 360 apabila X kosong. Satu dia kat sini dan kat sini. Okay, bila di kosong dan 360. Jadi seterusnya meminta paksi X pada 90 dan 270 itu yang diterangkan. Dan seterusnya minimum dia adalah 180. So itu yang diterangkan untuk cos. Manakala untuk tangent pula nilai maksimum dia infinity lah. Infinity dan negatif. So sebab ini dia akan pergi terus. Yang ini terus ke bawah. Yang ini terus ke atas. So macam itulah. Jadi dia infinity. Dia punya maksimum minimum dia infinity.
So seterusnya dia memintas pada kosong, 180 dan 360. So ini adalah graf biasa, sin cos tangent yang biasa yang tidak ada perubahan pada A, B dan C dia. Sekejap lagi kita tengok apa terjadi bila kita ubah A, B dan C dia. So boleh faham untuk 6.2A. Boleh cikgu. Okay, so kita proceed. Cikgu, Yes. saya nak tanya yang graf cos dengan sin tu memang nilai maksimum dia satu dengan nilai minimum dia memang negatif satu lah. Ya, bila cos yang biasa, dia tak ada dua cos X ke. Yang ini sekejap lagi kita bincang. Bila dia cos biasa macam ni, memang maksimum dia satu, minimum dia negatif satu. Sin pun sama, kalau dia sin biasa saja, sin X, maka maksimum dia satu, minimum dia negatif satu. Faham? Okay. Boleh. Ya. Kalau yang macam graf tangent tu kan, yang kalau ada nilai perpuluhan kena bundarkan lah cikgu. Kalau nilai perpuluhan, masih perpuluhan sebenarnya. Oh, tak payah bundarkan. Tak payah benarkan. Okey cikgu. Okay. So ini berkaitan dengan graf asas sin cos tangent. Seterusnya kita akan bincangkan tentang sekiranya kita berubah nombor-nombor A, B dan C. Kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya mana? Okay. So sekiranya kita ubah A, B dan C. So dia akan berlaku perubahan pada amplitude yang mana yang inilah yang Duk sembang pasal semalam tu. Apa dia amplitude? Amplitude tu adalah daripada paksi X ke atas, paling maksimum. So ini yang kita panggil amplitude. Kalau kat sini kita tak panggil amplitude. So kita panggil amplitude yang ni daripada paksi X ke titik maksimum. Itu jarak dia. So jarak amplitude akan samalah atas dan bawah. Ingat untuk gelombang, apa-apa saja gelombang dia punya jarak atas dan bawah dia mesti akan sama. Amplitude dia akan sama. Okay? Untuk sin cos tangent. So untuk itu untuk nama amplitude. Untuk nama tempoh itu diambil daripada 0 hingga 360. Okay? 0 hingga 360 punya pusingan dipanggil satu tempoh. So tempoh ini daripada 0, satu pusingan lah. Naik, turun dan naik sampai balik 0. So kalau dia mula macam cos tadi, graf cos tadi. Graf cos semula untuk tadi. Ni graf sin. So dia punya amplitude dia adalah yang inilah. Okay. Amplitude dia daripada sini ke sini. So amplitude dia 1, sini ke sini amplitude dia 1 dan tempoh dia start daripada 0, dia mesti berhenti balik dekat 0 dengan satu pusingan lengkap. Atas, turun dan atas balik. Sampai ke 0 balik. So ini tempoh dia. Dikira sebagai tempoh. Okay, itu untuk sin. So seterusnya untuk cos. Okay, untuk cos dia punya amplitude masih sama. Kita akan ambil daripada paksi X sehinggalah ke titik maksimum dan minimum dia. Jadi maksimum dia 1, minimum dia negatif 1, so amplitude dia 1. Dan tempoh dia, bila dia start daripada 0, bila cos 0 adalah 0, so dia akan 0 dan terus ke sini. Baru lengkap satu tempoh. So tempoh dia adalah daripada 0 hingga 360. So ini berkaitan dengan tempoh untuk cos. So untuk tangent pula, kalau kita tengok dia tak ada amplitude. Sebab amplitude dia mesti daripada bawah sampai ke maksimum. Sebab dia tak ada maksimum minimum, maka dia tiada amplitude. Okay, dia tiada amplitude. Jadi yang ini macam mana nak dikatakan tempoh? Kalau yang ni start sini dah tak boleh nak turun balik, dia dah tak kira sebagai tempoh. Jadi tempoh yang kita ambil adalah daripada yang lengkap, satu pusingan lengkap adalah yang ini. Jadi tempoh dia adalah 90 hingga 270. Okay, boleh faham? Boleh cikgu.
Okay. So, seterusnya, sekiranya kita ubah. Okay, kita tengok balik graf. So, ini graf sin. Kalau kita ubah. Okay, kalau kita ubah, kita letak satu constant. Kita letak satu nombor di depan. Saya letak nombor simple, 5. So, apakah akan terjadi pada graf kita? Awak boleh compare. Ini graf asal. Yang hijau itu adalah graf asal. Yang ini adalah graf yang kita ubah di hadapan dia. So, dia punya amplitude dia dah berubah. Kalau awak tengok, amplitude dia jadi 5. So, maksudnya di sini, untuk A itu, kawasan A yang 5 yang kita ubah itu adalah nilai amplitude. Jadi kalau daripada graf dia bagi 5 sin X, maka amplitude dia adalah 5. Kalau letak 10 sin X, juga amplitude dia adalah 10. Sama juga dengan cos. Okay, sama juga dengan cos. Saya tutup ni. Okay. So, ini graf asal. Kita ubah di depan dia. Lima. So, ini graf yang bila kita ubah amplitude dia. So, ini graf asal. Yang biru adalah graf asal. Yang purple itu adalah graf yang kita ubah amplitude dia. Jadi, amplitude dia berubah 0 hingga 5. Kita tengok tangent. Kalau kita ubah, adakah dia berubah? Ya, so ini graf tangent. Okay. So, walaupun nampaklah perubahan dia sikit sebenarnya. Ini graf asal. Mana dia? Ini graf asal. So, tapi disebabkan kita tak ada pun tempoh. Jadi, dia tak ada pun, kita tak boleh pun kata tempoh dia berubah. Sebenarnya memanglah berubah, dia punya graf akan lebih cerun gitu. So, untuk tangent, tempoh selalunya soalan bukan selalunya, memang soalan tak akan tanya berkaitan dengan tempoh. Kalau dia tanya tempoh, awak kata dia tak ada tempoh. Dia tak ada tempoh pula, amplitude. Dah pembetulan amplitude, bukan tempoh, amplitude. So, yang depan A itu, bila kita ubah, adalah berkaitan dengan amplitude. 5 di depan sin itu adalah amplitude, 5 di depan cos itu adalah amplitude. Jadi untuk tangent, dia memang tak ada amplitude sebab dia tak ada maksimum dah minimum. Cuma grafnya akan lebih cerun lah. Boleh nampak kan? Perbezaan antara graf yang diubah A dia dengan graf asal dia. Okey, faham sampai situ? Faham cikgu. Okey, so seterusnya saya ubah lagi. So seterusnya kita nak tengok B pula. Apa terjadi kalau kita ubah pada B? So ini sin, graf sin asal. Good. So kalau kita ubah di sini, saya tambah 8. Kita nampak beza. Okay. So ini adalah graf yang setelah kita ubah B dia di sebelah sudutnya. Okay, kita tambah dengan constant, kita tambah dengan satu number. So graf asal adalah begini. So graf yang seterusnya bila kita tambah di constant, kita tambah number di depan darab dengan sudutnya, dia akan jadi tempoh dia akan makin cepat. Okay, graf tempohnya akan lebih cepat. So macam mana kita nak guna graf tempoh, saya tunjuklah sebab dekat graf ni saya tak boleh nak conteng. Saya tunjuk kemudian. Okay, so saya cuma nak tunjuk sekiranya bila kita ubah nilai B itu, grafnya akan lebih kerap. Okay, graf asal ni dia lebih landai dan graf yang bila kita ubah darab dengan satu nombor yang mana yang mana dia kita darab dengan satu nombor, dia akan jadi lebih, tempohnya akan jadi lebih rendah lagi, kecil lah maksudnya. Okay, so sama juga dengan cos. Cos pun saya tunjuk jugalah, cos dia. Copy. So saya darab dengan 8 nak bagi nampak. So ini graf yang kita dah darab. So asalnya yang ni. So ini asalnya, jadi tempoh dia makin cepat. Okay, makin kerap lah dia melengkapkan satu pusingan. So
So kalau asal dia 360, kalau kita bahagi 2, kalau kata dia kita gantikan dengan 2, kita akan bahagi dengan 2. Sekali kita tunjuk yang tu. Seterusnya saya tunjuk yang tangent pula. Ini yang tangent. Saya ubah dekat sini. So jangan kata kenapa cikgu guna 8 je. Sebenarnya saya nak tunjuk 8 tu nak beza yang banyak. Boleh je nak guna apa-apa number terpulang kepada soalan. So ini adalah graf asal. Ini adalah graf asal. Ini sudut yang didarab. So tempoh dia juga masih berubah. Okay, so kita akan bergerak kepada soalan lah. Okay, kita tengok pada contoh. Loading pula. Okay, loading. Apa tu? Yang ini pakai amplitude. So main kat dalam. Tak, orang duduk tangan. Okay, ini yang saya terangkan tadi. Kita tunjuk dekat graf. So kita tengok kepada soalan. So sekarang ni soalan di sini. Oh, yang C saya tak tunjuk kan? C saya tak tunjuk. Tak apalah, saya tunjuk kemudian. Okay. Untuk Y sama dengan 2 sin X. So 2 sin X kita ubah pada amplitude dia. Jadi amplitude dia akan kalau daripada asal dia maksimum dia 1. So kemudian bila kita ubah dia punya amplitude jadi 2, so dia akan meninggi macam ni. Jadi tempoh dia masih samalah. Tempoh dia masih 0 hingga 360. Okay, boleh faham ini? Boleh cikgu. Alright. So soalan B. Soalan B dia bagi sin 2x. Macam tadilah kita ubah dia punya sudut. Kita ubah dia punya sudut 2x. Maka dia punya A dia kita tak ubah. Dia masih maksimum, minimum dia masih 1 dan negatif 1. Jadi amplitude dia masih 1. Cumanya di sini 2x. Bila 2x kita nak cari dia punya sudut. Kalau x itu adalah 360. Maka kalau 2x sama dengan 360. Apakah itu x? X itu 360 bahagi dengan 2. Maksudnya tempoh dia adalah 180. 180 dia dah lengkap. Apa yang dikatakan kita bahagi tu, so 180 tu dia dah jadi lengkap. So 0, 1, 90 dia dah patah balik ke 0. Seterusnya ke sini. So ini dah dapat satu tempoh yang lengkap. So, ini yang dikatakan antara amplitude apabila kita ubah nilai amplitude dan kita ubah nilai tempoh. So, jadi itu cara untuk kira lah. So, kita tengok yang seterusnya. Soalan C, dia bagi sin X tambah 1. Sekejap lagi saya tunjuk guna graf. So, bila kita tambah atau tolak 1, graf ini akan menaik dan menurun. Graf bentuk akan sama, masih sama. Masih sama. Cuma dia akan gerak ke atas 1 unit. Sebab kita tambah 1 di belakang dia. Itu berlaku. Kalau kita tolak sin X tolak 1. So maka dia akan berginjak 1 ke bawah. So graf yang seterusnya untuk sin X tolak 1 adalah begini. So itu adalah untuk bila kita tambah untuk C. So yang ini untuk soalan seterusnya. Okay, untuk soalan D. So dia bagi Y sama dengan 2 sin 2X. So 2 ini dia punya amplitude 2, nampak ni. Amplitude dia 2. Kemudian sin 2x, maka daripada 360 awak bahagilah dengan 2. So dapatlah 180. 180 dah lengkap. So 0, 2, 90 dan 180. Maka kita dapatlah graf sebegini untuk graf sin 2x tambah 2 sin 2x. Susah-susah lah. Okay. So, untuk contoh 9, A, B, C dan D boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So kita tengok soalan contoh 10 pula.
Okay, contoh 10. So contoh 10 di sini dia bagi 2 cos X tambah 1. Okay. Lah. So 2 cos X tambah 1. So dia tak berubah pada nilai B. Yang berubah adalah di 2 dan di 1 ini. Maka graf asal kita, graf asal cos sepatutnya dia akan start dengan 1. Kemudian dia akan turun dan dia akan naik semula. So tempoh dia adalah 360. Ini graf asalnya. So tapi bila kita dah tambah 2 di sini, amplitude dia akan jadi 2. So amplitude dia akan jadi 2. Dia akan jadi 2 kat sini. Saya gunakan dulu. So 2. So dia akan jadi 2 sini dan turun naik balik. Okay, lari sikit lah. Tak kisah tunjuk guna graf. Okay, so sekarang ini tambah 1. Tambah 1 sebenarnya kita injakkan graf ini naik ke atas. Semula lah. Okay. Dia tambah pula 1. Graf ini, graf asal dia begini. So dia tambah 1, tambah pula 1. So dia akan jadi 3. Sepatutnya tadi dia macam ni. Ya tak? Tempoh dia sama saja. Saya lukis kat tempat ni lah. Lebih nampak. So graf asal sepatutnya 1. Kemudian sin 90 berapa? Cos 90 berapa? Tolong kira saya. Kosong. Kosong. So dia turun kat sini. So 1. Cantik. 90 dan 1. So 270 dan 360. So ini graf asal dia. So untuk graf 2 cos X sepatutnya dia akan jadi 2 90. Turun lagi 2. Turun lagi 2. Sampai 2. Sini. So ini graf yang 2 cos X. Sekarang ni kita ada tambah 1. Tambah 1 ni kita punya graf purple ni kita gerak ke atas. Sebab tu dia akan jadi 3 sini dan begini. So dia akan menjadi perubahan di situ adalah perubahan di amplitude dan juga perubahan di kedudukan dia. Jadi kalau soalan tanya berapa dia punya amplitude, amplitude dia jadi 2 lah. Okay, amplitude dia 2. Okay, so seterusnya dia punya tempoh masih sama 0 hingga 360 sebab tiada perubahan di cos X ni. Dan graf ini berginjak satu unit ke atas sebab kita ada tambah 1 di sini. So boleh faham untuk contoh 10A. Cikgu. Ya. Kalau dia dah tambah 1 dekat bawah yang tempat negatif 1 tu tak payah berubah. Dia sepatutnya kan asal dia akan jadi kalau tanpa tambah 1 ni dia akan jadi macam ni. Sini 2 turun bawah. Sini. Ini adalah negatif 2 sebab amplitude dia 2. Tapi sekarang ni bila kita dah tambah 1 dia dah bergerak ke atas. Sebab itu dia jadi ke negatif 1 ni. Nampak tak? Oh, okey. Okay. So boleh faham Boleh cikgu. Okay. So okay. So seterusnya kita tengok B. So tangent 0.5 X tolak 1. So 0.5 X tolak 1 yang bergerak, okay, kita tak ada lah amplitude di sini. So yang ada di sini adalah 0.5. So 0.5 ini kita nak cari 360. Okay, 360. Kita akan cari boleh buat 180. Ya. 360 per dengan X sama dengan Allah Akbar. Okay.
sama dengan 0.5. Jadi nak cari X, kita akan ambil 360 per dengan 0.5 iaitu dapat X. So, kita dapatlah nilai dia, tempoh dia adalah 360, kita guna, tangent dia punya tempoh adalah 180 kan, asal dia, dia antara 90, graf asal dia 90 hingga 270. So graf dia akan jadi macam tu. So tempoh dia adalah 180. Ini graf tangent, saya tersasul. So 180. So untuk tangent X tempoh dia, X kita adalah 180. Okay, 180 tempoh dia. Jadi bila kita ada 0.5, X sama dengan 180. So X itu adalah 180 bahagi dengan 0.5. So 180 bahagi dengan 0.5 kita dapat 360. Maka kita punya graf itu dia akan jadi kembang macam ni lah. So 90 kita akan start daripada awak akan ganti nilai. Boleh carilah kalau nak lukis kita boleh cari 0 hingga -1 ni. Seterusnya 90 dan yang seterusnya lah. So kalau graf asal sana. Bukan ya. Mana graf asal? Kalau graf asal, mana tangent? Graf tangent. Kalau graf asal dia begini, dia akan 0 dan 90 di sini. So, bila kita dah tambah 0.5, bila kita dah tambah 0. Hello. Hello. Ada. Cikgu. Cikgu telah. Cikgu. Cikgu, cikgu. Amboi, cikgu left semua buka mic ya. Siapa-siapa tolong cikgu. 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 Dah lah cikgu record. Keluar ya? Cikgu telah. Baguslah.
So sampai kat graf tangent tadi kan? Ke graf cos dan graf tangent. Kat mana dah graf tangent tu? Saya terang daripada mula lah. Oh, dekat Okey, latihan tu, atas latihan diri tu. Hati ke diri. Oh, okey. So, saya tunjuk semula lah. Macam tu. Ni saya menconteng ni, awak tak tahu lah apa saya contengkan kan? Okay. Cikgu share screen lah, cikgu. Oh, saya tak share lagi. Gila lah, line rumah saya ni nak laju. Letih begini. Okay, yang ni yang saya conteng tadi. So, apa yang ni saya padam balik lah. Okay. So, ini graf asal tangent. So, graf yang kita ada persamaan yang diberi yang baru adalah tangent y sama dengan tangent 0.5x tolak 1. Jadi saya tunjuk dulu 0.5x tadi tu kita dah buat 360 tempoh untuk tangent adalah 180 macam saya kata tadi lah, dia between ni untuk satu tempoh lengkap adalah 180 sahaja untuk tangent. So kalau tangent x itu 180 sahaja. So kalau 0.5x sama dengan 180, maka x itu adalah 180 per dengan 0.5, iaitu kita dapat 360. Jadi, maka kat sini, kalau kita tengok, asal dia begini, sepatutnya saya tunjuk yang tengah dulu. Kalau sepatutnya 180, dia akan jadi di 360 yang akan menjadi macam ni. So, dia akan jadi macam ni. Di 180. Okay? Tak comel. So dia infinite di 180, dia potong di 360 dan seterusnya ke atas. So ini adalah untuk yang dapat graf lengkap lah. Dia akan potong di 180. Bila tangent 0.5x so dia akan jadi macam ni. So dia akan start masih juga di kosong, tapi dia akan infinite di 180. Sebab tempoh dia adalah 360, maka infinite dia adalah di 180. So ini graf 0.5x. Sekarang ini kita ada tangent 0.5x tolak 1. Boleh dengar saya tak? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Oh, okey. Ikut hilang pula. Okey, tolak 1 maksudnya dia bergerak 1 unit ke bawah. So kalau sini dia potong di kosong, yang ini dia akan jadi macam ni. Tapi dia masih infinite di 180. Okey. So sama juga dengan ini. Kalau sepatutnya dia potong di kosong, dia akan potong di sini dan dia akan turun di 180 dan dia akan naik di seterusnya ke 360 tambah dengan 180. Okey, macam itulah. Okey. Boleh faham tak? Cikgu, faham lagi. Tak faham lagi. Saya ulang semula. Saya tunjuk daripada graf. Kita graf sana. Saya bikin graf. Cikgu. Ya. Saya nak tanya yang tangent tu kan memang kalau apa-apa nombor kan akan bahagi dengan 180 lah. Kalau tangent memang 180. Kalau cos dengan sin, dia punya asal dia adalah 360 untuk tempoh dia. Okey. Saya nak copy, nak screenshot untuk graf ni. 090 180 180
180, 280. Okay, ini kita raf. So, tangent, so, tangent X. Tangent X, tangent kosong, kita akan dapat kosong. Betul Kosong. Tangent 45, kita akan dapat. Tolong saya kan? 1. 1. So, saya dari sini 1 lah. 2, 3, 4. So, 1 kat sini. Dan 90 dia jadi infinity kan? So, saya tambah 90 ini dengan dot. Okay. So, graf asal kita adalah begini. Okay. Yang ini untuk 90. Lepas 90, 180. Lepas 180, 270. Okay. So, okay, so sekarang ini adalah graf asal. Ini infinity. So lepas 270, 360. So 360 di sini. Dan 60. So kita pilih sini. So, sepatutnya dia akan jadi 360. 360 campur 90. 450 betul Betul cikgu. Okay. Sepatutnya graf asal kita macam ni. Okay kan? So, kita cuba cari tengok tangent 0.5x. Kita dah tahu dah 0.5x itu tempoh dia sepatutnya sini 180. Dia dah jadi membesar. Okay, dia dah jadi membesar. Dia jadi 360. So, X, tempoh dia itu dah jadi membesar 360. Jadi, yang ini yang asal saya padam balik. So, kalau yang tangent 0.5x. So, kita cuba cari tangent kosong. X sama dengan kosong. Kita akan dapat Kosong. 45. 1. 1. 0.5 1 Tangent 0.5. Tangent 0.5. 45. 0.392. 0.392. Selesai sini 1. So lebih kurang 0.93 kan. So lebih kurang kat sini. So 90. Infinity. Iya ke? Tangent 0.590. Oh, kejap. 0.785. Tak sampai 1 lagi kan? So lebih kurang kat sini. Sorry. 90. So dia lebih kurang sini. Okay. So 180. Tangent 0.5 180. 1.5. 1.5 180. Hai. Iya ke? 180 1.5. 1.5. Cikgu. Berapa? 1.5. 1.57. 1.57. Ni 1, sini 2. 1.57 lebih kurang kat sini. Seterusnya
180 tu dia dah jadi infinite tau. Macam mana dia dapat boleh dapat 1.5? Dah. Tengok apa dia? Apa dia? Tangent. Jangan. 1.5. Oh, yang ni dia guna ni. Tak ada kena ni. 1.5. Kreatif Oh, dah bulan kurungan dah Ya Allah, nak. Sebab kalau 0.5 darab dengan 180, 90 kan? Tak? Betul. Bila tangent 90 patutnya infinity kan? Betul cikgu. So ada awak masukkan, takut salah masukkan ni. So awak buat dulu untuk awak masukkan nilai, awak masukkan 0.5 tu darab dulu dengan sudut. Kemudian baru awak tekan tangent sudut tersebut. Boleh supaya tidak salah lah. Lepas ni. Okay Okey cikgu. Okay, so untuk 180 sepatutnya dia akan jadi infinite. Okay. So, graf kita sepatutnya akan jadi macam ni. Graf asal tangent X tadi dekat 90 yang dia infinite. Dekat 90 yang dia infinite. Oh, salah Pak Syih. Okay dulu. Sini 45, sini saya letak 90. Sini yang 180. Ini infinite. So, graf 0.5x tangent 0.5x macam ni. Graf asal sepatutnya infinite di 90. Okay. So, graf asal dia akan jadi macam ni. Nampak beza tak? Okey, nampak cikgu. Okay. So, untuk 90 pula, untuk 90 kita akan start daripada negatif. So, kalau yang asal kita akan start daripada negatif. So, dia akan potong di 180, betul tak? Tangent, awak tekan tangent 180. Dapat apa? Kosong kan? Kosong. Okay. So, dia akan potong di paksi X di 180 dan dia akan, yang ini yang asal Yang asal 180, 270. Sini 270. 270. So, ini dia akan jadi macam ni. Tapi, kalau kita tengok untuk tangent 0.5x, dia jadi macam ni. Yang orange ni. Dia infinite di 180, maka dia akan jadi negatif infinite daripada 180 ni. So, dia akan potong bukan di 270, dia akan potong di 360. So, graf dia akan jadi macam ni dan sepatutnya dia akan macam tu lagi. Dia akan ke sana. Boleh faham tak? So, beza antara asal yang purple, tangent X dengan tangent 0.5X. Yang purple yang asal, tangent X. Yang orange ini adalah tangent 0.5X. So, dia jadi berubah keadaan dia di situ. So, samalah macam contoh 10 yang di muka surat 189 itu. Jadi, tempoh dia tu dah berubah. Boleh faham tak sampai situ? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So, saya tunjuk untuk negatif 1 pula. Okay. So, untuk negatif 1 nak buat color apa pula? Color hijau pula. Okay. Untuk negatif 1 sepatutnya graf ini memotong di kosong.
Sekarang ini kita injakkan dia 1 unit ke bawah, maka dia akan potong di 1, negatif 1. So dia akan gerak, dia masih infinite di 180 dan tapi dia bergerak macam ni. So yang ini juga dia akan potong di negatif 1. So dia punya graf macam ni. Okay. So graf untuk tangent 0.5 tolak 1 adalah graf hijau ni. Boleh faham tak? Dia ada pergerakan untuk paksi Y, dia bergejak 1 di bawah sebab kita ada negatif 1 untuk C tu. Dan graf dia, tempoh dia melebar, sepatutnya untuk tangent tempoh dia ada 180, manakala untuk graf 0.5 ini tempoh dia adalah 360. Jelas? Jelas. Okay. So, cuba tengok buat 6.2b, kita buat sama-sama. 6.2b. Untuk graf Y sama dengan 4 sin X. Macam mana nak buat? Apakah amplitude-nya? Soalan 1A. Masihkah anda bersama saya? Ya, cikgu. Okey. So kita ada Y sama dengan 4 sin X. So graf sin dia potong di, sepatutnya dia potong di kosong. Adakah ini dia masih potong di kosong? Adakah dia mula di kosong? Ya. Sebab Ya. tidak ada perubahan apa-apa di belakang ni. Jadi dia potong di kosong. Seterusnya amplitude sepatutnya sin X adalah 1. Sekarang ini diberi adalah 4. So maka kat sini adalah 4 lah. So maksimum dia adalah 4 dan minimum dia adalah negatif 4. So masih potong macam ni. Okay. Jadi tiada perubahan pada sudut, maka tempoh dia adalah 360. Amplitude dia adalah 4. Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey. Kita tengok soalan C. Soalan C, kita ada Y sama dengan Y sama dengan 2 sin 3X tolak 4. Okay. So amplitude dia berapa? 2. 2, bagus. Dia punya tempoh dia? Amplitude dia 3X sama dengan 360. Tiga X sama dengan 300, ya Allah, 360. So X sama dengan 360 bahagi dengan 3. So berapakah amplitude dia? 120. 120. Maksudnya untuk graf sin ini 120 dia dah lengkap dah dia punya satu putaran. Okay. So kalau kita nak lukis, graf untuk 2 sin 3X dulu. Okay. Kalau untuk 2 sin 3X, amplitude dia 2. So amplitude dia 2. So sudut dia 120. Tempoh dia adalah 120 kan?
Betul. Okey. Jadi sepatutnya untuk graf sin dia akan repeat, dia akan maksimum dia di 90. Okey. So dia akan jadi berapa? Untuk kat sini. Sudut berapa dia akan jadi 2. Jadi maksimum. Kalau maksimum sepatutnya adalah 90, maka di sini 3 kali 90. So, sorry. Berapa tadi? 90 kan? 90 bahagi 3. So, di 30 dia dah maksimum. Jadi graf ini akan jadi macam ni. Allahu Akbar. Dia akan macam ni. So dia akan patah balik. Sepatutnya di 180. So 180 bahagilah dengan 3. So dia akan patah balik di 60. So sepatutnya dia turun balik kat sini 60. Kemudian dia minimum di 270 sepatutnya. So bahagi 3. So di 90 dia dah minimum. So disebabkan amplitude kita 2. So dia punya minimum adalah negatif 2. So di sini. Okay. Dan dia patah balik ke 180. Dapat satu pusingan lengkap. Ini graf 2 sin 3x. Ini graf 2 sin 3x. Kalau soalan dia kata graf 2 sin 3x tolak 4. Maksudnya graf ini akan lebih ke bawah. Okay, amplitude dia akan tetap sama. Okay, amplitude dia tetap sama. Cuma paksi dia akan ke atas lah. Oi anak-anak. Okay. So, dia akan turun ke bawah. Kalau 2 tadi awak tolak 4 akan jadi berapa? Negatif 2. So, dia akan graf dia sepatutnya akan jadi Allahu Akbar anak. Oi. Okay. Sorry nah. So, dia akan jadi, kalau kosong itu sepatutnya dia dah tolak ke bawah. So, dia akan jadi negatif 4. Negatif 4. So, maksimum dia, amplitude dia akan jadi negatif 2. Sebab 2 kan? 2x kan? So, dia akan jadi macam tu. Macam tu dan macam tu. So, sini sudut dia masih sama. Tadi berapa? 30. Sini sudut dia 120. So, kita masih tengok amplitude dia. Amplitude dia masih 2. Sini 2. So, sini sepatutnya negatif 6. So, ini adalah graf untuk 2y sama dengan 2 sin x. 2 sin 3x tolak 4. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay. So, kalau di sini dia tanya amplitude, berapakah amplitude dia? Untuk 1C. 2, bagus. So, berapakah tempoh dia? $120 aja. 120, yes. Boleh faham? Okay. Ada apa soalan lagi tak? Cikgu, kalau belakang dia negatif 4 macam dalam soalan ni kan, dia punya graf ke bawah lah. Dia akan ke bawah lah. Kalau dia positif, dia akan jadi graf tu akan ke atas. Okey cikgu. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Okay. So, awak cuba buat tengok. Awak dah buat belum 6.2A dengan 6.2B? 6.2A saya bagi soalan. Tak kot saya bagi latihan 6.2B terus ya kan? Oh ada. 1 A, B, C saya bagi
Okay. So awak boleh cuba dulu latihan. Kalau tak faham nanti boleh tanya saya lah esok ke. Okay. Okay, cikgu. Cikgu. Okay, ada lagi soalan? Tak ada So kalau tak ada, nak sambung ke 6.2C? 6.2C ni saya rasa better awak buat dulu 6.2A, 6.2B, awak boleh nampak lebih jelas. So kalau awak boleh dah faham 6.2A, 2B, so awak try buat 6.2C. Kalau masih tak faham, kita buat bila-bila lagi lah kelas buat saya terangkan macam ni. Okay. Okey cikgu. Boleh cikgu. Alright. So itu sajalah kot hari ni. Okay? Ya, Okay, cikgu. okay, bye. Jumpa Okey, lagi. cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Alright. Sama.